So, kita ada dua buku crime and thriller baru, debut books. Which one's better? Jom kita tengok di Books by Oasis. Dan aku Al. Hiya! Sebelum kita mula, aku just nak beritahu siapa yang belum subscribe, tekan subscribe di bawah like button tu dan jangan lupa juga tekan notification bell icon. Sebab apa? Hampa akan dapat the latest update every time aku post a new video. Thank you guys, really appreciate it. Dan juga aku nak terima kasih kepada Time Street dan juga Jai Patel for sending me a review copy for free in exchange for honest review. Aku juga ada buat full review untuk video ni di blog aku, link in the description box below. Check it out guys. For a new debut books for crime and thriller, yang aku nak cakap adalah The Thursday Murder Club by Richard Osman. Richard Osman ni is a TV presenter yang aku tahu. So this is his new debut books. It's about crime and thriller. And the title is The Thursday Murder Club. So buku ni mengisahkan pasal 4 orang kawan. Mereka ni lingkungan around 70s or 80s years old. Mereka dah tua. Mereka ni hidup di pusat jagaan orang tua-tua ataupun retirement house lah macam tu. Mereka akan jumpa setiap hari Khamis untuk mereka buat satu macam extracurricular activities dekat pusat jagaan tu, mengisi masa lapang apa semua, dan mereka jumpa untuk selesaikan murder case yang tak selesai sebelum ni. So mereka terdiri pada 4 orang, iaitu Elizabeth, Joyce, Ron dan juga Ibrahim. Before Joyce masuk geng ni, before ni ada seorang lagi yang juga part of the murder club ni adalah Penny. Penny ni seorang police officer. So that's why mereka ni boleh akses kepada file-file polis yang belum lagi solve sebelum ni, dan mereka boleh guna kabel ataupun link yang mereka ada, iaitu Penny, untuk mereka dapat akses kepada dokumen-dokumen polis untuk mereka selesaikan kes-kes yang belum lagi selesai sebelum ni as a hobby. Tapi tak tahu kenapa satu hari tiba-tiba Penny ni dia macam jatuh sakit, in a state of coma, so dia tak boleh lagi join mereka ni, dia just terlantar dekat hospital je. And that's when Joyce masuk geng ni. Dia juga start aktif dalam geng ni untuk mereka boleh teruskan lagi investigation mereka, untuk mereka selesaikan those unsolved mysteries cases macam tu. So dia nak dijadikan cerita apabila dalam mereka tengah cuba selesaikan kes-kes apa yang sebelum-sebelum ni, tiba-tiba terjadi satu kes, terjadi satu pembunuhan, di mana pembunuhan tu juga melibatkan mereka sebab mereka kenal orang yang mati tu. So mereka ambil this point opportunity untuk mereka masuk ke dalam bidang ni secara mendalam lagi, sebab mereka betul-betul cuba nak selesaikan kes pembunuhan yang baru-baru terjadi ni. So bagi aku buku ni menarik. Antara sebabnya adalah mereka ni dah tua. Mereka ni memang cakap dia dalam 70-an, 80-an. Tapi mereka gunakan alasan tua tu untuk mereka dapat akses kepada file ni, kepada detail-detail ni. Guna alasan mereka tua tu untuk recruit police officer lain yang muda untuk join club ni, dan juga sikit-sikit cuba dapatkan intel from that police. Dengan alasan mereka ni tua, mereka ni dah tak mampu buat itu, buat ini. Mereka ni bukan nak bagi harm apa-apa, mereka dah tua, mereka boleh buat apa je. So macam tu best lah, saya pakai trick yang menggunakan mereka ni dah tua untuk mereka dapat akses lagi kepada investigation tu. Tak banyak yang aku boleh rumuskan pasal buku ni, sebab walaupun dia crime and thriller, tapi dia tak berapa intense thriller macam buku-buku Stephen King yang lain. Dia just light, dia just simple. Cumanya aku agak pening apabila dalam ni bukan hanya ada satu pembunuhan saja. Dia ada a couple of death lain, couple of murders lain, di mana author ni cuba nak bagi kita rasa macam dia link with each other, but the fact is dia jadi sesuatu yang lain. Dan bagi aku dia macam ada satu holes kat situ, ada plot holes kat situ, di mana macam kita tengah baca elok, tiba-tiba kita macam masuk satu holes di mana kita tak tahu betul ke jadi macam ni, betul ke apa yang aku faham ni, tiba-tiba macam ni pula. Teruskan je lah, baca, tiba-tiba dia habis macam tu ya. So banyak benda yang links with each other, tapi dia tak ada story yang betul solid untuk backup those events tu. So aku rasa tu sangat rugi lah kat situ. Dan juga character development antara characters tu tak berapa banyak dan tak berapa mendalam. Apa yang kita tahu, tiba-tiba 4 orang ni sangat obses untuk jadi detektif, sangat obses untuk selesaikan kes pembunuhan dengan umur mereka yang dah tua tu. Patutnya mereka duduk relax-relax dah, main chess ke, main pakau, tiram pokok bunga ke, mereka main acilikan duduk Pepsi Cola ke. Ni betul-betul tak, ni betul-betul struggle bersungguh-sungguh nak join investigation ni. So behind stories tu, motif tu yang tak ada untuk aku faham kenapa mereka sanggup susah payah excited sangat untuk selesaikan kes murder ni. Other than that, it was a good experience with this book. Walaupun dia agak tebal, tapi dia punya story, dia punya penceritaan semua agak light dan juga agak santai untuk baca lah. It was fun untuk tengok orang-orang tua ni selesaikan kes-kes misteri ni. So aku recommend buku ni kepada siapa-siapa yang cuba untuk mencuburi crime and thriller tapi tak mau ke intense punya reading. This book is a must read. The Thursday Murder Club.
aku bagi buku ni 3 out of 5 stars. Dan juga aku ada buat full review buku ni di blog aku. Check out the link in description box below. So next book adalah Escape from Happy Palace by Jai Patel, a Malaysian murder mystery. Ini adalah buku debut from Jai Patel. He's a local author here in Malaysia. This book was published early in this year, around this pandemic I think. So aku dapat buku ni in one of the early review copies. Terima kasih Jai sebab bagi buku ni untuk aku buat review, honest review. So buku ni mengisahkan pasal Meme, seorang tukang urut yang menjadi tukang urut di sebuah pusat urut lah yang bernama Happy Palace dekat Chowkit. So kat sini dah boleh terbayang dia punya back alley, dia punya lorong-lorong gelap belakang-belakang semua tu kan yang nampak yang ada pusat-pusat urut. So dia punya kejadian tu berlaku di kawasan-kawasan yang persekitaran macam tu yang aku boleh bayangkan. Meme ni adalah seorang tukang urut dan tiba-tiba satu hari tu dia tengah urut macam biasa pelanggan tetap dia, dan tiba-tiba dia mendapat arahan oleh bos dia, so dia pergi somewhere, pergi tingkat atas apa semua. Tiba dia nak balik ke tempat urut tu, dia tengok dia punya customer tu dah mati. So dia macam dituduh as a pembunuh oleh dia punya owner tu, dan dia cepat-cepat larikan diri sebab dia macam jadi mangsa keadaan lah. Dia macam deframe lah untuk jadikan dia nampak sebagai pembunuh tu. So masa dia larikan diri tu, tiba-tiba ada seorang mamat ni nampak muka dia, nampak reaksi wajah dia. So mamat tu rasa macam pelik ataupun mamat tu rasa macam tergerak hati untuk nak tahu apa yang terjadi sebenarnya pada Meme ni. So keesokan harinya ataupun 2-3 hari lepas tu, mereka dapat tahu ada satu kematian berlaku di Happy Palace. So macam mamat ni macam teringat balik, macam Meme tu bukan ke baru keluar daripada Happy Palace tu? Adakah Meme ni ada kena mengena dengan pembunuhan tu? So dia bermula pada situlah di mana mamat ni cuba untuk selesaikan, cuba untuk nak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mamat ni tiba dia create satu gang di antara local vendors dekat situ. So dia macam ada satu team yang cuba untuk siasat apa yang terjadi sebenarnya pada malam tu di Happy Palace ni. Ini antara buku yang aku baca sangat cepat dan sangat ringkas sebab dia punya story dia tak begitu besar. Dia pula berlaku dalam macam a couple of days je. So dia boleh baca in a straight sitting, in just one sitting. So aku rasa dia tak ada masalah kepada siapa-siapa yang cuba untuk nak baca crime and thriller book, terutamanya Malaysian, published by Malaysian author yang juga berlaku di Malaysia. So bagi aku buku ni sangat best untuk baca, sangat senang untuk kita baca in just one sitting sebab buku ni sangat sangat nipis, sangat light, sangat ringkas and everything. So that's why dia punya ada scenes yang di mana dia escalated quickly. Ada scene yang macam tiba-tiba randomly occurred. Ada yang macam tiba-tiba dia macam terlalu push untuk jadi sesuatu event tu. So faham sendirilah sebab buku ni memang sengaja dipendekkan, sengaja disingkatkan untuk dia menjadi satu ringkasan, satu pembacaan yang cepat, yang fast pacing untuk hampa layan just as a santai, as a relax je. Don't expect anything too intense or anything too hard. Juga aku recommend buku ni kepada siapa-siapa yang ingin berjinak kepada crime and thriller punya genre dan juga ingin satu pembacaan yang sangat relax, sangat ringkas. As a permulaan, aku sangat recommendkan buku ni, Escape from Happy Palace by Jai Patel. Dan juga buku ni aku bagi 3 out of 5 stars. Ya, itu adalah dua crime and thriller debut book yang aku recommend untuk anda baca. Kebetulan dua-dua buku ni adalah 3 out of 5 stars rating bagi aku. Aku dah buat blog review untuk dua-dua buku ni. Jika dekat blog aku dah explain lagi detail lah apa yang aku dah mention pasal buku ni. This book will be available at any major bookstores by 33rd of September around this year. Make sure to check out this book at any major bookstores near you. And also for this book, this one was already published by Jai Patel himself. I think this was self-published. And you guys can just contact Jai Patel at his website or at his Instagram to get this book. And also, you can just support local authors by buying this book. So aku rasa saja untuk video kali ni. Dua ni adalah buku debut book for crime and thriller punya genre dan aku suggest untuk hampa baca kalau hampa teringin untuk cuba-cuba start baca crime and thriller punya genre. So yeah, I think that's pretty much it for this video. Don't forget to share, like and subscribe if you haven't already. Or you can just click here to subscribe to my channel or click here to watch my recent video. Again, thank you guys for watching. I'll talk to you guys in the next one. This is Books by Overseas and I'm Al. Bye.